Matematik tingkatan 1, bab 4, nisbah kadar dan kadaran. 4.5, berkaitan antara nisbah kadar dan kadaran dengan peratusan pecahan dan perpuluhan. Part A, hubungan antara peratusan dan nisbah. Part B, penentuan peratusan suatu kuantiti dengan konsep kadaran. Part C, penyelesaian masalah yang melibatkan perkaitan antara nisbah kadar dan kadaran dengan peratusan pecahan dan perpuluhan. Part A, hubungan antara peratusan nisbah, standard pembelajaran, menentukan hubungan antara peratusan dan nisbah. Raja di sebelah menunjukkan bahawa 1/2 adalah setara dengan 2/4. Begitu juga dengan nisbah 1/2 adalah setara dengan nisbah 2/4. Yang ini adalah sama. Pecahan boleh ditulis dengan penyebutnya ialah 100. Misalnya, nisbah 1/2 adalah sama setara dengan 1/2. Dia juga setara dengan 50/100 ataupun 50% atau 0.5. Ini bermakna nisbah pecahan dan peratusan dan perpuluhan menyampaikan idea yang sama. Kegunaannya bergantung kepada situasi dan konteks. Contoh 16, buku teks muka surat 94. Di dalam sebuah kelas, nisbah bilangan murid perempuan kepada bilangan murid lelaki ialah nisbah 3/2, iaitu perempuan ialah 3 dan lelaki ialah 2. Carikan peratusan murid perempuan di dalam kelas itu. Nisbah bilangan murid perempuan kepada jumlah murid ialah 3, nisbah 3/5. Mana nak dapat yang ini? Okey. 3 nisbah kepada 2, iaitu ini ialah perempuan, ini ialah lelaki. Maksudnya ini ialah perempuan dan ini adalah jumlah. Jumlah ialah 3 tambah 2 ialah 5. Maka kita boleh dapat 3/5. 3/5, tengok bawah sini, kita perlu tukarkan kepada pecahan dengan menyebut 100. Maka 5 darab dengan 20 akan dapat 100. Bawah ini darab dengan 20, maka atas pun darab dengan 20. Maka 3 darab 20 akan dapat 60. Maka peratusan murid perempuan di dalam kelas itu ialah 60%. Kalau nak cekkan jawapan, bolehkah gunakan kaedah alternatif iaitu peratusan murid perempuan 3/5 darab dengan 100%. Gunakan kalkulator. 3 darab 5 sama dengan 100% akan dapat 60%. Lihat contoh 16, buku teks muka surat 94. Zakaria ialah seorang murid yang berjimat cermat. Dia menyimpan 30% daripada wang saku yang diterima setiap hari. Carikan nisbah wang simpanan harian kepada jumlah wang saku harian yang diterima. Sekarang perlu carikan nisbah wang simpanan harian kepada jumlah wang duit yang diterima. Sekarang perlu carikan nisbah. Dia ada bagi 30%. 30% saya tukarkan kepada pecahan, dia akan jadi 30/100. Kalau tukar kepada nisbah, dia akan jadi 30/100. Bagi soalan nisbah, perlu kecilkan sampai dia tidak dapat kecilkan lagi. Okey, 30 bahagi dengan 10. 100 bahagi dengan 10. Dua-dua perlu dibahagi dengan nombor yang sama. Maka 30 bagi 10 jadi 3. 100 bagi 10 jadi 10. Maka jawapan akhir dia ialah nisbah 3/10.
Latih diri 4.5a buku teks muka surat 95. Soalan 1. Di dalam sebuah kelas, nisbah bilangan murid yang bercermin mata kepada bilangan murid yang tidak bercermin mata ialah nisbah 1:3. Carikan peratusan murid yang tidak bercermin mata di dalam kelas itu. Sekarang maklumat yang ada ialah bercermin mata, dan tidak bercermin mata. Nisbah dia ialah 1:3. Sekarang perlu carikan peratusan murid yang tidak bercermin mata. Maka kita perlu gunakan maklumat 3. 3, lepas tu bawah sini adalah jumlah dia. Ialah 1 tambah 3 sama dengan 4. Gunakan 3/4 untuk carikan peratusan murid yang tidak bercermin mata di dalam kelas itu. Murid-murid boleh cuba selesaikan soalan ini. Soalan 2. Diketahui bahawa 35% daripada sebuah cakra keras komputer telah diisi dengan data. Carikan nisbah. Nisbah kapasiti yang telah diisi dengan data kepada kapasiti yang belum diisi dengan data. Maklumat yang dapat dalam soalan ialah 35% iaitu yang telah diisi iaitu 35%. Maksudnya yang sudah diisi yang ini ialah 35%. Tidak diisi kita ambilkan 100% tolak dengan 35 akan dapat 65. Maka tidak diisi ialah 65%. Maka sekarang perlu carikan nisbah. Sekarang murid-murid boleh cuba kecilkan nombor nisbah 35 kepada 65. Dia boleh bahagi dengan 5. Sebelah ni bahagi 5, ini pun bahagi dengan 5 supaya dapat nisbah yang kecil. Murid-murid boleh cuba selesaikan soalan ini. Part B, penentuan peratusan satu kuantiti dengan konsep keadaran. Standard pembelajaran menentukan peratusan satu kuantiti dengan mengaplikasikan konsep keadaran. Contoh 18, buku teks muka surat 95. Tentukan peratusan setiap kuantiti yang berikut dengan mengaplikasikan konsep keadaran. Soalan ni minta gunakan konsep keadaran untuk menyelesaikan soalan. Soalan A. Sebuah kotak mempunyai 8 untas ribbon. 2 daripadanya berwarna biru. Apakah peratusan ribbon biru di dalam kotak itu? Katakan peratusan ribbon biru itu di dalam kotak. Gantikan dengan X. Maka X per 100 sama dengan bilangan ribbon biru. Biru dia ialah 2 dan jumlah ribbon ialah 8. Pastikan bawah sini mesti bagikan jumlah, atas ialah bilangan yang hendak dikira. Bila dapat X per 100 sama dengan 2/8, 100 darab dengan 2, 8 darab dengan X. 8 darab X, 2 darab 100. Bahagian ini mesti tinggalkan X, maka 8X bawah pergi sebelah akan jadi bahagi. 2 darab 100 dapat 200. 200 bahagi 8 dapat 25. Maka 25% daripada ribbon di dalam kotak itu berwarna biru. Lihat soalan B. Puan Joanna mempunyai RM300. Dia membelajari RM15 untuk tambang pengangkutan. Apakah peratusan wang yang dibelanjanya? Katakan peratusan wang yang dibelanja ialah Y. Wang yang dibelanja ialah
RM15. Jumlah wang ialah 300 dan Y per 100. Kita nak carikan peratusan bagi Y. Lihat bawah sini, 300 bagaimana nak jadi 100? Iaitu 300 bahagi dengan 3, dia akan jadi 100. Bila bawah ini bahagi dengan 3, atas pun bahagi dengan 3. 15 bahagi 3 sama dengan 5. Maka, Puan Joanna membelanjakan 5% daripada jumlah wangnya. Seterusnya, tengok contoh 19, buku teks muka surat 96. Dalam satu karnival jualan, Encik Rosli memilih sehelai kemeja dari satu rak yang mempamerkan tanda harga potongan 45%. Harga asal kemeja itu ialah RM85. Apabila Encik Rosli mengimbas kod harga kemeja itu, pengimbas menunjukkan harga baru bagi baju itu ialah RM57.80. Dengan mengaplikasikan konsep kadaran, tentukan sama ada peratusan diskaun itu sempadan dengan potongan yang dipamerkan. Berikan penjelasan bagi jawapan anda. Maka soalannya minta ialah kirakan RM85 baju itu yang asal. Lepas tu tolak dengan diskaun akan dapat RM57.80. Adakah sempadan dengan potongan 45%? Penyelesaian bagi soalan ini ialah katakan P ialah peratusan diskaun daripada harga asal. Maka kita gunakan P per 100 sebab nak kirakan peratusan. Harga jualan ialah RM57.80, yang ni lepas diskaun. Dan harga asalnya ialah RM85. Sekarang kita darab silang. 100 darab dengan RM57.80 dan P darab dengan RM85. 85P sama dengan 5,780. Lepas tu 85 bawah pergi sebelah akan jadi bahagi. Maka P sama dengan 5,780 bahagi dengan 85. Dia akan dapat 68%. 68% ini adalah daripada harga asal. Peratusan diskaun yang diperolehi, kita perlu ambil 100%. Ini adalah jumlah. Tolak dulu dengan 68%. Bila tolak akan dapat 32%. Peratusan diskaun yang diperolehi Encik Rosli adalah kurang daripada peratusan potongan dipamerkan pada tanda harga. Sebab 32 ialah kiraan yang dapat. Dan potongan sebenar yang dipamerkan ialah 45%. Maka harga yang dinyatakan adalah tidak sempadan dengan potongan 45%-nya. Latih diri 45B, buku teks muka surat 97. Soalan 1. Tentukan peratusan kuantiti berikut dengan mengaplikasikan konsep kadaran. Soalan A. 14 daripada 56 orang murid menyiapkan kerja rumah mereka dalam masa 1 jam. Apakah peratusan murid yang menyiapkan kerja rumah mereka dalam masa 1 jam? Untuk kirakan peratusan, kita gunakan X per 100 sama dengan 14 daripada 56 murid menyiapkan kerja rumah mereka dalam masa 1 jam. Kita gunakan kaedah darab silang. 100 darab dengan 14
X 56 darab dengan X. X darab 56 sama dengan 14 darab dengan 100. Untuk dapatkan X, 56 akan pindah sebelah jadi bahagi, iaitu 14 darab 100. Lepas tu bahagi dengan 56. Murid-murid boleh cuba carikan jawapan bagi soalan ini. Seterusnya, tengok soalan B. Sebuah kelas mempunyai 45 orang murid. 18 orang daripadanya ialah murid perempuan. Apakah peratusan murid perempuan di dalam kelas itu? Sebab nak kirakan peratusan, maka kita nak carikan X ber-100 sama dengan 18 daripada 45 murid. 18 murid ialah perempuan dan 45 ialah jumlah dia. Cara yang sama darab silang, iaitu X darab dengan 45. 18 darab dengan 100. Lepas tu 45 pindah sebelah. Dia akan jadi 18 darab 100 bahagi dengan 45. Maka X ialah berapa? Murid boleh cuba selesaikan soalan ini. Soalan C. Burung koriba lebah ialah burung yang paling kecil di dunia. Jisimnya boleh sekecil 2 gram. Burung unta ialah burung yang terbesar di dunia dengan jisimnya boleh mencapai sehingga 150 kg. Apakah peratusan jisim burung koriba lebah ialah jisim burung unta? Lihat sini, maklumat yang ada ialah burung koriba ialah 2 gram, berat dia, jisim dia. Lepas tu burung unta, dia boleh mencapai 150 kilogram. Sekarang kita perlu tukarkan unit kepada unit yang sama. Kalau tukarkan gram, akan dapat dalam perpuluhan. Maka kita tukarkan kg kepada gram. Iaitu kalau tukar, darab dengan 1,000. Bila darab 1,000, dia akan jadi 150,000. Lepas tu, tengok peratusan yang ada. Adalah 2/150,000. Sekarang kita perlu carikan peratusan. Maka 150,000 perlu tukar kepada 100. Dia akan bahagi dengan 1,500 baru dia akan jadi 100. Maka bawah ni bahagi dengan 1,500, atas pun bahagi dengan 1,500. Maka jawapannya berapa? Murid-murid boleh cuba selesaikan soalan ini. Soalan 2. Sebuah gedung kasut mengadakan promosi juaran sepenuh cuti sekolah. Sepasang kasut yang berharga asalnya RM45 dijual dengan diskaun 25% dengan mengaplikasikan konsep kadaran. Tentukan jumlah wang yang dapat dijimat oleh seorang pengguna apabila dia memberi kasut ini ketika promosi juaran. Sekarang perlu carikan berapa duit yang dia boleh jimat. Iaitu, kita boleh gunakan X per jumlah ialah RM45. Sekarang berapa persen yang diskaun? 25%. Kalau tukar kepada pecahan, dia akan jadi 25/100. Sama juga darab silang. X darab dengan 100. 25 darab dengan 45. Maka X sama dengan 25 darab 45. Dan 100 ini akan pindah sebelah, akan bahagi dengan 100. Maka murid-murid boleh carikan X. Apakah jawapannya?
Part C. Penyelesaian masalah yang melibatkan perkaitan antara nisbah kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan. Standard pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan perkaitan antara nisbah kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan. Lihat contoh soalan dalam buku teks muka surat 97. Jadual yang berikut menunjukkan kadar sewa bulanan dan wang pendahuluan penyewaan bilik pangsapuri di Taman Bukit Damai. Jenis pangsapuri ada dua, iaitu satu ialah 2 bilik dan 3 bilik. Kadar sewa bagi 2 bilik ialah RM450 dan 3 bilik ialah RM550. Dan wang pendahuluan bagi 2 bilik ialah 1 bulan sewa dan 3 bilik ialah 2 bulan sewa. Soalan pertama ialah Ben dan Farid masing-masing menyewakan pangsapuri 2 bilik dan pangsapuri 3 bilik. Carikan nisbah. Nisbah wang bayaran awal Ben kepada jumlah bayaran wang awal Farid. Untuk selesaikan soalan ini, kita perlu tengok jumlah wang Ben. Ben bayaran dia untuk 2 bilik adalah 450 dan wang pendahuluan ialah 450. Maka jumlah bayaran ialah RM900. Jumlah bayaran awal bagi Farid ialah dia sewakan pangsapuri yang 3 bilik bagi 1 bulan ialah RM550. Lepas tu tambah lagi wang pendahuluan untuk 2 bulan iaitu RM550 tambah RM550. Maka jumlah duit yang perlu dibayar ialah RM1,650. Kita gunakan jumlah duit ialah RM900 kepada RM1,650. Lepas tu kecilkan dia. Saya bahagi dengan 10 dulu. Sebelah pun bahagi dengan 10. Akan dapat 90. 1,650 bagi 10 akan dapat 165. Lihat di sini 90 dengan 165, dia masih boleh dikecilkan. Bahagi lagi dengan 15, sebelah pun bahagi dengan 15, dia akan dapat nisbah 6 kepada 11. Ini kecilkanlah. Maka nisbah jumlah bayaran awal Ben dan Farid ialah nisbah 6 kepada 11. Soalan B, gaji bulanan Ben dan Farid masing-masing ialah RM3,750 dan RM5,000. Dengan mengaplikasikan konsep kadaran, tentukan peratusan perbelanjaan sewa daripada gaji bulanan bagi setiap orang. Maka, katakanlah X ialah peratusan belanjaan sewa Ben daripada gaji bulanan. Nak cari peratusan. X per 100. Lepas tu bulanan sewa dia ialah 450 dan gaji ialah 3,750. Kita boleh gunakan darab silang untuk dapatkan jawapannya. Kalau darab silang iaitu X darab dengan 3,750 sama dengan 450 darab dengan 100. Lepas tu X sama dengan 450 darab dengan 100 bahagi. Yang ni pindah pergi sebelah jadi bahagi. Bagi dengan jadi 3,750. Maka jawapan akhir akan dapat 12. Kalau murid-murid nak cepat, juga boleh gunakan terus darabkan 100%. Dia akan dapat 12% juga.
bank membelanjai 12% daripada gaji bulannya untuk bayaran sewa. Sekarang kita kirakan untuk Farid. Gantikan dengan Y. Cara dia sama saja. Y per 100 sama dengan dia bulanan dia ialah 550 dan gaji dia ialah 5,000. Darab silang sama juga Y darab dengan 5,000 sama dengan 550 darab dengan 10. Lepas tu buat 5,000 pindah sebelah. Y sama dengan 550 darab 10 bahagi dengan 5,000. Lepas tu jawapan akan dapat 11%. Kalau nak carikan peratusan dengan kaedah alternatif, juga boleh terus darab dengan 100% lah. Farid membelanjai 11% daripada gaji bulanannya untuk bayaran sewa. Latih diri 4.5C buku teks muka surat 98. Terdapat 40 orang penumpang di dalam sebuah bas. Di perhentian bas yang berikut, 8 orang penumpang turun dan 18 orang penumpang naik bas itu. Soalan A. Tentukan peratusan penumpang yang turun bas berbanding dengan jumlah penumpang asal dengan mengaplikasikan konsep keadaran. Sekarang kita perlu carikan untuk peratusan. Maka saya gunakan X per 100. Lepas tu penumpang yang turun. Penumpang yang turun ialah 8 orang. Dan jumlah penumpang yang ada ialah 40 orang. Sama juga darab iaitu X darab 40 sama dengan 8 darab 100. Bila nak cari X sahaja iaitu 8 darab 100. Ni darab 40 pindah sebelah jadi bahagi 40. Maka X ialah berapa? Murid-murid boleh cuba selesaikan. Seterusnya tengok soalan B. Apakah nisbah penumpang yang naik bas di perhentian bas berbanding dengan jumlah baharu penumpang di dalam bas? Yang naik, kita perlu cari dulu 40 penumpang yang asal. Lepas tu turun 8 orang. Dia akan jadi 30 orang. Lepas tu 32 naik lagi 18, maka jumlah dia ialah 50 penumpang. Sekarang kita perlu carikan nisbah yang naik. Nisbah yang naik ialah 18 kepada jumlah ialah 50. Maka kita kecilkanlah. Bahagi dengan 2. Sebelah pun bahagi dengan 2. Maka apakah nisbah bagi soalan ini? Murid-murid boleh cuba selesaikan soalan ini. Sekian, terima kasih.